Kaedah gantikan memerlukan salah satu daripada persamaan ni untuk jadi subjek. Maknanya, kalau saya pilih persamaan yang pertama sebagai subjek, maka saya akan jadikan A sebagai subjek. A sama juga dengan 48 per R. Kalau awak nak guna R sebagai subjek pun boleh, tak ada masalah. Sebab point kita is, kita akan gantikan ini ke dalam dua. Okey, yang ni yang kita dah buat. Okey, ini yang kita dah buat. Katalah saya ambil R sebagai subjek. Katalah saya ambil R sebagai subjek. Okey. Jadi saya akan ganti, ini adalah persamaan yang ketiga. Dia datang daripada persamaan pertama. Jadi dia mesti masuk kepada persamaan yang kedua. Jadi R kita adalah 48 per A kuasa 5 sama juga dengan 3. Okey. Lepas tu kita akan dapat A darab dengan 48 kuasa 5 per A kuasa 5. Dapat 3. Jadi dapat apa? Sini boleh potong, tinggal 4. Dan saya bawa dari atas. Dia akan dapat 48 kuasa 5 sama juga dengan 3A kuasa 4. Okey, 3A kuasa 4. Lepas tu saya bawa pergi sebelah 3 ni. 48 kuasa 5 per 3 bagi 3 sama juga dengan A kuasa 4. Okey, kalkulator. Kalkulator 48 kuasa 5 dapat nombor dia sangat besar. Bahagi dengan 3. Lepas tu, sekejap. Okey, 48 kuasa 5. Nombor dia sangat besar. Bahagi dengan 3. Masih lagi besar. Lepas tu, 4 punca kuasa answer. Okey, 4 punca kuasa answer equal 96. Exactly macam yang awak dapat tadi. Jadi, point saya is, awak buat macam biasa lah. Buat persamaan serentak. Mestilah salah satu jadi subjek. Cumanya awak mesti dah yang paling mudah. Sebab itulah saya ambil A sebagai subjek. Sebab apa? Sebab bila saya ambil A sebagai subjek, saya nak masuk dalam ni. Okey. Saya hanya akan dapat 48 per R. Darab dengan R kuasa 5 sama juga dengan 3. Sebab saya ambil A sebagai subjek. Okey. Saya ambil ni, saya masukkan dalam ni. Ni. Right. Masuk dalam ni. Okey. Lepas tu, yang ni pula. Ini masuk dalam ni sebab ada R. Cumanya, awak tengok. Awak kena deal dengan kuasa 5. Leceh. Lepas tu saya just ambil A sebagai subjek. Tengok kepada cara awak nak selesaikan. Pilihan betul. Sebab kalau awak pilih salah pun, bukanlah nak kata pilih salah. It's just that sama ada pilihan awak tu menyebabkan jalan kerja awak lebih senang, ataupun pilihan awak akan buatkan jalan kerja awak lagi panjang. Tapi by the end, at the end of the day, jawapan dia still sama. A dapat 96. Cuma je yang ni, kita cari R dulu. Cari R dulu. Dapat 0.5. Dan bila kita gantikan balik dalam ini, tak kisahlah gantikan dalam variable, A akan dapat 96. Just persamaan serentak biasa macam biasa. Orang nak cari sesuatu kan. Cuma dia awak tak boleh guna kaedah hapus sebab awak tak nak tolak. Beza dia tu je. Beza dia. Sebab awak dah pernah buat. Pernah awak boleh buat. Kalau awak ada X tambah Y sama juga dengan 2, X tolak Y sama juga dengan 3. So awak pun kena persamaan serentak. Sama juga dengan benda ni. Persamaan serentak juga. Cumanya nombor dia dapat.
Ini pun sebenarnya kalau ikutkan salah, tak boleh. Ini pun sama yang salah. Jadi kita kena kuasa dua ke something like that untuk membezakan dia. Sebab kalau kita dah kata XY sama juga dengan 2, kita tak boleh kata XY sama juga dengan 3. Ada soalan? Nak saya ulang balik daripada awal tak? Sebab saya dapat saya pun tak sure ada salah tidak. Ke kita nak proceed ke soalan seterusnya, latihan ke-24. Sebab latihan 24 sama macam contoh 24. Macam mana nak dapat 96? Ni. Rusing sikit. Okey. Okey, jap. Tadi waktu kira R, kejap saya nak tanya. Tadi time kira R, awak dah dapat tak 0.5 dekat R? Dah, okey. Then awak just jangan tengok yang ni. Ini contoh yang saya bagi kalau awak pilih R sebagai subjek, okey? Ini contoh yang saya bagi kalau saya pilih R sebagai subjek. Lepas tu saya dapat E. Kalau saya jadikan R sebagai subjek, saya masuk dalam persamaan ini. Mana ada R? Jadi saya akan dapat A. Itu yang A sempurna. Okey, tapi tak apa. Awak dah kata awak dapat R sama juga dengan 0.5. Okey. Kita ada AR sama juga dengan 48. Tadi awak kata R dapat berapa? 0.5. Cuba tekan calculator. Sempurna. Yes. Okey, tengok yang ni pula. Jadi awak kata R berapa? 0.5. Jadi A dapat 3/0.5 kuasa 5. Cuba tekan. Berapa dapat? Test je. Kau dah dapat benda lain. Masih lagi sempurna. Macam awak buat persamaan serentak, atau buat persamaan serentak, okey lah, persamaan serentak. Cuma dia ada power je, dia ada power, dia semua sama je. Okay, kita compare sebelah-sebelah, right? Kita compare side by side. Kita compare sebelah-sebelah. Okay, kita cerita persamaan serentak yang biasa dulu. X tambah Y sama juga dengan 3. Okay, ini sama. 2X tolak 3 tanah. 4Y sama juga dengan 2. Ini sama. Okey, jadi untuk selesaikan ini kita akan menggunakan kaedah Pentel. Okey, jadi saya akan mengambil daripada nombor 1. Okay, saya guna kaedah Pentel tau. Ambil nombor 1. Okey. Okey, saya itu yang saya nak tunjuk. Okey. Ini yang saya nak tunjuk. Awal ada 2 pengubah dengan 2 persamaan. Okey. Jadi saya akan ambil daripada yang pertama. Saya ambil X lah sebagai subjek. 3 tolak Y. Ini adalah persamaan ketiga. Okey. Disebabkan ini datang daripada pertama, saya tak boleh masuk ke dalam pertama. Saya kena masuk ke dalam kedua. 3 itu 2. Okey. Jadi yang ini saya akan gantikan dalam ni lah. 2. 3 tolak Y. Sama juga tolak Y. Sama juga dengan 2. Yang ni. Masuk dalam ni. Ini. Jadi bila awak jadikan X sebagai subjek dan awak gantikan dalam persamaan 2, mana ada X lagi dah. Jadi bila awak selesaikan, of course lah awak akan dapat Y. Okey. Ini 6 tolak 2Y dapat Y sama juga dengan 2. 6Y dengan 4. Okey. Jadi Y akan dapat 4, 6, 2/3. Okey. Kita dah ada nilai Y adalah 2/3.
3. Bila kita dah ada nilai Y, of course kita boleh cari nilai X. Jadi saya ambil balik yang ini, X tambah Y, 3. Untuk dapatkan nilai X, kita dah ada Y, jadi X tambah 3, sama juga 3, X tambah 3, tolak 3. Dan kalkulator awak dapat. Okay. Jadi awak selesaikan persamaan serentak yang melibatkan dua pemboleh X dan Y. Dan awak dah dapat X dan Y dapat jawapannya. Okey. Dua pemboleh memerlukan dua persamaan untuk selesaikan. Apa maksud selesaikan? Maksudnya awak nak nilai ni. Nilai awak tak tahu awak nak tu maksud selesaikan. Kalau soalan dia kata selesaikan, dia macam ni je. Selesaikan ini. Dia bagi selesaikan ini dan ini. Maksudnya awak buat persamaan serentak, awak cari nilai individu dia, nilai X. Nilai waktu maksud dia dengan selesaikan. Okey, sekarang kita tengok ni kita perlu buat ini. Okey. Kita ada dua pemboleh ubah. Okey, saya akan guna X dengan Y juga. Saya akan guna X dengan Y juga. X, Y sama juga dengan 3. X, Y kuasa 3 dengan 4. Okey. Ini sama pertama. Ini sama yang kedua. Alright. Jadi, kamu baca tadi, saya akan ambil daripada yang persamaan pertama. Saya akan ubah daripada persamaan pertama. Saya akan jadikan, saya tak nak jadikan Y sebagai subjek. Kenapa saya tak nak jadikan Y sebagai subjek? Kalau saya jadikan Y sebagai subjek, 3 per X. Contoh, ini daripada persamaan pertama. Kalau saya jadikan Y sebagai subjek, kalau saya gantikan dalam ni, ianya akan lebih complicated. 3 per X. Rumput dia akan jadi lebih besar. Dia daripada sini. Sini. Okey, tak nak. Sebab tu saya tak nak. Sebab tu saya tak nak ambil Y sebagai subjek. Saya akan ambil X sebagai subjek. Saya akan ambil X sebagai subjek. Jadi, X sama juga dengan 3 per Y. Mana saya dapat menjalan ni? Saya dapat daripada persamaan pertama. Jadi memandangkan saya dah dapat daripada persamaan pertama, saya tak boleh masukkan dalam persamaan pertama. Exactly sama macam yang awak buat ni, persamaan serentak. Awak kena masukkan dalam persamaan yang kedua. Yang kedua. Okey? Jadi ini masuk dalam ni. 3 per Y. 4. Jadi macam biasa tengok dah tinggal Y je. Boleh boleh selesaikan sebab kita dah ganti. Dah tinggal Y. Boleh boleh selesaikan, tak ada masalah. Okey, ni tinggal 2. Jadi kita ada 3Y kuasa 2 sama dengan 4. Okey, jadi bila saya selesaikan, saya akan dapat Y sama dengan 7 kuasa 4 per 3. Jadi bila saya dah ada Y, of course lah saya boleh cari X. Jadi X saya adalah 3 per 7 kuasa 4 per 3. Contoh, memang jawapan dia tak cantik lah sebab saya reka-reka sendiri. Last awak nak cari apa? Awak nak cari nilai individu. Cuma je sekarang kita dah tak ada X dan Y. Kita dah ada Y, kita ada R. R dengan A. AR. AR. A. R. 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 Dah dapat cari R. Dah dapat cari R, cari A. Dia benda sama. Macam apa salah serentak? Benda sama. Benda sama je. Okey. Faham? Boleh Jadi memang kira benda ni dapat dua jawapan sekali dalam satu soalan. Yes. Bila awak selesaikan persamaan serentak, maknanya awak cari dua pemboleh ubah. Awak tengah selesaikan dua pemboleh ubah. Okey, semua okey.
Ya. Sebab saya boleh, sebab saya kena besok dengan tertipu. Okey, boleh. Kita sambung. Kalau kata dua boleh ubah, kalau kata dua boleh ubah, nak selesaikan dia mesti perlu dua bersamaan. Sebab apa? Sebab kita nak cerita bersamaan ketiga. Bagilah buku dia macam mana pun, konsep dia masih sama. Dua pun boleh ubah A dan R. Dua pun boleh ubah X dan Y. Memerlukan dua bersamaan. Bersamaan satu dan bersamaan dua. Bersamaan satu dan bersamaan dua. Sebab apa? Sebab kita nak cerita bersamaan ketiga yang datang daripada salah satu daripada bersamaan. Exactly the same thing. Lepas tu saya cakap, janjang geometri ni, dia macam kau buat janjang geometri. Semua sama. Dalam fikir dia. Konsep semua sama. Macam yang awak kita buat kelas malam. Bila dia bagi suatu jujukan nombor, dia bagi yang paling last. Oh, cakap yang last tu PN. Dalam tak pernah nanti kita buat dia orang memang sama je. Subjek ni memang atau topik ni memang saya harap boleh score sebab topik ni dia berulang. Dia awak belajar janjang aritmetik kan. Awak belajar janjang aritmetik belajar sampai habis, itu awak kena belajar janjang geometrik. Awak just ulang balik je. Ulang. Exactly ulang. Cuma jalan dia je lain sikit. Dan formula dia je lain sikit. Ada semua sama. Awak just sampai awak belajar sikit ulang je. Ulang je. Nanti makin dah belajar awak cuba tengok bandingkan macam tadi yang saya suruh awak refer balik kepada contoh 7. Sebab contoh 24 ni sama dengan contoh 7. Awak buatlah nota. Lepas nanti awak compare kan. Sama, exactly sama. Okey, jadi latihan 24. Alright. Okey, sebutan yang ketiga dan sebutan yang kelima bagi satu janjang geometri masing-masing ialah 32 dan 13. Tiga 32. I5 okey. Cari sebutan pertama, cari nisbah sekunya. Okey, cari A. Lepas tu cari R. Cari A dan cari R. Okey, cari A dan cari R. Jadi kita sama macam tadi, daripada sini awak boleh bentuk suatu persamaan. Sebab apa? Sebab kalau kita banding balik kepada rumus kita, kita akan dapat I3 sama juga dengan A adalah kita tak tahu. Tahu tak A? Tak tahu. Tak tahu dia adalah. Tahu tak A? Tak tahu. A pun tak tahu. A pun tak tahu. Tapi N kita tahu. N datang daripada sini sama. Tolak satu sama juga dengan 22. Jadi kita mudahkan A, R kuasa 2 sama juga dengan 22. Okey, ini persamaannya pertama. I5, A tak tahu, R tak tahu, N tahu. 1, 2. Jadi dapat apa? Dapat A, R. 1, 2. Persamaan 2. Tengok sekarang, awak tengok kan? Awak tahu tak A? Tak tahu. Tahu tak A? Tak tahu. Sebab itu yang kita cari pun. Okey? Macam saya cakap tadi, satu pun boleh ubah, just perlukan satu persamaan untuk selesaikan. Dua pun boleh ubah, perlukan dua persamaan untuk selesaikan. Tiga pun boleh ubah, memerlukan tiga persamaan untuk selesaikan. A sama dengan 2, A sama dengan 4. Okey, kejap. Okey, betul ke? Sekejap. Kalau awak semua dapat A, kita soal dapat A 8 pula, R 4. R 4. Sekejap. R 4, tapi A bukan 8. Okey. Jadi, dua pun boleh ubah, A dan R. Memerlukan dua persamaan lah untuk selesaikan. Okey. Jadi, kita ambil cara mudah. A, R, sebuah, okey, kita yang dapat 8 tu saya masukkan. R kosong 4, kemudian 1, 2. Okey.
Jadi ini persamaan pertama, kedua. Okay. Ikutlah awak ambil daripada persamaan pertama atau kedua. Tapi bila awak ambil, pastikan awak ambil dengan betul. Kita takkan ambil R sebagai subjek. Contoh, kalau kita jadikan dua ni kan, kita nak ambil dua. Kita bina persamaan ketiga daripada dua. Kita tak nak ambil R sebagai subjek. Sebab apa? Sebab kalau awak ambil R sebagai subjek, awak akan dapat macam ni. Tak nak. Kita tak nak tu. Susah. Nanti ni, awak nak masukkan dalam ni. Okey, jadi kita ambil yang senang. Ambil yang senang, jadikan A sebagai subjek. Sebab apa? Sebab kalau A sebagai subjek, senang 512 per kuasa 4. Tak ada kucuk-kucuk kuasa. Sebab kucuk kuasa agak leceh sikit untuk diselesaikan. Okey, ini persamaan ketiga. Datang daripada mana? Datang daripada persamaan kedua. Oleh itu, mesti masuk dalam persamaan pertama. Kalau persamaan ketiga ni datang daripada persamaan pertama pun tak ada masalah. Konsep yang sama macam persamaan serentak. Exactly the same. Okay, jadi dia mesti masuk dalam persamaan pertama. Jadi A masuk dalam B. Masuk dalam B. So, ada apa? Ada 5, 4, 4. Dengan kuasa 2. Sama juga dengan 32. Okey. Lepas tu kita mudahkan kuasa 4, kuasa 2 dia potong dengan 2 kat sini. Jadi apa yang awak ada? 5 2 per R kuasa 2. Sama juga dengan 32. Okey. Lepas tu kita nak cari R. Kita nak cari R kan. Okay, jadi kita bawa rendah dari atas. Okay, sama dengan 32 R kuasa 2. Okay, kita nak R sahaja. Nak R sahaja maknanya yang mana tak ikatkan sila dah pergi ke sebelah sana. Jadi 512 bagi 32 dapat R kuasa 2. Okay, 512 bagi dapat 16. 16 sama juga dengan R kuasa 2. Jadi punca kuasa 16 sama juga dengan R. Sebab apa? Sebab kuasa 2 bawa sebelah dia punca kuasa dapat 4. Dengan R. Okey, sama yang macam jawapan yang bawah. Okey, bila kita dah dapat 4, apa R ni sama juga dengan 4. Dia sambil dia salah satu kan. Jadi saya ambil daripada persamaan pertama A. R kuasa 2 sama juga dengan 32. Jadi R kata berapa? 4. Okey, gantikan 4 kuasa 2 sama juga dengan 32. Jadi A sama juga dengan 32 per 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 tadi berapa? 16 kan? 32 bagi 16 dapatlah 2. Sama macam jawapan nak bagi. Okey, alright. Okey, awak buat cara lain. Okey, kejap. Sebelum tu kejap kejap. Saya just nak pastikan je. Awak semua dapat tak? Boleh tak? Dapat boleh. Okey, alright. Okay. Tak apa. Awak pun dah study daripada seharian daripada apa? Daripada siang tadi. Penat. Yes. Itulah life struggle student. Okey, Asfar, bila awak buat cara lain, macam mana awak buat? Sampai 16 je dapat. Oh, kejap. Asfar, kejap. Cikgu tunjuk cara kalau 3 tu datang daripada 1. Boleh? Boleh, yes. Okey, soalan yang bagus. Okey, saya akan pada sini Jalan yang ada sampai tadi. Boleh juga. Itu soalan yang bagus. Macam mana kita nak tengok daripada perspektif yang lain? Okey, andai kata kita ambil persamaan ketiga tu daripada 1. Okay, jadi A kita, AR kuasa 2 sama juga dengan 32. Jadi kita akan dapat A sama juga dengan
per R kuasa 2. Okey, ini adalah persamaan ketiga yang datang daripada satu. Maksudnya dia akan masuk ke dalam persamaan yang kedua. Okey, jadi sama kita. Jadi kita akan masukkan ke dalam masukkan dalam mana? Okey. Masukkan dalam. Jadi kita ada 2 per R kuasa 2 R kuasa 4 juga dengan 5, 1, 2. Okey, yang ni awak dapat tak? Ni awak dapat? Dapat? Okey. 4 bahagi 2. Dia bukan 4 bahagi 2. Dia bukan bukan exact bahagi. Dia macam awak belajar dalam buku indeks R per 4 dengan R per 2. Dia bahagi kan? Bila bahagi dia akan jadi tolak 4 per 2. Jadi dah dapat R kuasa 2. Jadi bila kita jumpa macam ni, senang cerita macam yalah bolehlah awak cakap lah, macam bahagi ni. Okey. Jadi boleh potong dengan ini. Okey. Jadi kita dapat apa? 32 R kuasa 2 sama juga dengan 5, 1. Yang ni awak dapat tak? Dapat. Okey. Dan okey, jadi ini 1, 2. Awak akan dapat R kuasa 2 sama juga dengan 16. Sebab apa 51 bagi 32? Okey. Oh, okey. Maknanya ni awak dapat. Okey. Dan sekali ini kan kuasa 2. Kuasa 2 bawa sebelah jadi punca. Punca kuasa 2 lah. Dapat. Sebab tu kawan-kawan awak sudah dapat. Kan? Betul tak? Maksud dia kalau awak dapat sampai 16 je, maksud dia awak tak bawa kuasa ni ke sebelah. Bila potong R kuasa 2, R hilang. Tak ada. Sebab okey, dia macam ni lah. Sebab itulah sebenarnya saya tak boleh nak kata bahagi. Sebab kalau bahagi dia meninggalkan nombor. Contoh contoh. Okey. Kalaulah kita ada 8 per 4. Kalau kita potong, ini tinggal 2, ini tinggal 1. Sebab tu dah dapat 2 per 1 sebenarnya. 2 per 1. Tapi dalam indeks, okay, bila awak ada R kuasa 8 dengan R kuasa 4, memang boleh potong. Tapi yang ni kira hilang. Yang ni ada baki. Sebab ini terus hilang. Sebab apa? Sebab kalau kita tulis secara formal, ianya adalah R kuasa 8 tolak 4. Maknanya R dia memang tinggal 1 dah. Jadi R dia hilang. R yang bawah hilang. Okey, macam ni. Awak tengok dekat sini. R kuasa 2 dengan R kuasa 4. Cuma ini terbalik. R kuasa 4 kat bawah, R kuasa 2 kat atas. Hilang. R yang kuasa 2 tu hilang. Yang ni je yang ada. Itu je lah. Maksudnya awak tertulis kat situ lah. Mungkin lah juga bila awak tak hilang kat R tu ada lagi awak bahagi lagi sekali. Okey, itu je. Boleh Okey. Okey, alright, very good. Okey, Asfar, cikgu nak tanya tadi bila awak kata cara lain awak dapat tu macam mana? Sebab cikgu pun ada cara lain yang cikgu nak tunjuk. Cikgu nak tengok sama ke tidak macam awak cakap. Awak kan yang cakap tadi ada cara lain. Okey, Asfar, macam mana yang awak propose untuk kita selesaikan? Sebutan 3, saya buat R kuasa 2. Okey, kejap. Okey, awak guna yang ini ke? Ke awak guna yang itu? Maksud saya yang merah ke yang biru? Awak guna yang merah, lain punya. Kejap. Sebutan ketiga. Okey. Sebutan ketiga ke persamaan ketiga? Sebutan ketiga. Maknanya awak sebutan ketiga. Okey. Ya, saya cuba nak fahamkan.
kan ketiga. Cari A itu pakai mana? Persamaan je. Jangan pada ini kejap. Dia buat pasal dulu. Oh. Okey, lepas tu daripada situ gabung dengan 2 A 32 per A 32 per A. Okey. Apa yang awak buat ni kita sebutan. Inilah persamaan. Ini persamaan ketiga. Persamaan ketiga yang dapat daripada persamaan pertama. Okey. Sebutan okey kawan awak macam ni. Okey, kawan awak macam ni. Daripada persamaan pertama tau, daripada persamaan pertama. A R kuasa 2 sama juga dengan 32. Jadi kawan awak dia buat macam ni, R kuasa 2 sama juga dengan 32A. Bawa A sahaja. Maknanya tak perlu faktor tak perlu punca kuasakan sebelah sini. Sebab apa? Ini persamaan ketiga yang datang daripada persamaan pertama. Okey. Sekarang kita tengok balik persamaan kedua kita. A R kuasa 4 sama juga dengan 5 1 2. Okey. R kuasa 4 boleh diasingkan jadi A R kuasa 2, R kuasa 2 sama juga dengan 5 1 2. Lepas tu, kawan awak masukkan ini ke dalam ini. Jadi kita akan ada A, kejap. Ini dalam ini. Sebab apa? Sebab ini ada R kuasa 2. Jadi, kita ada 22A. Disebabkan ini darab, jadi ini hilang terus. Hilang terus. Okey? Tapi kita masih ada lagi satu. 32 darab 32 akan dapat 32 akan dapat 1024, right? 1024 over A. Jadi kita bawa A ke sebelah sini dan ini bawa sebelah sini, kita akan dapat 1024 bagi 512 juga dengan A. Maka ini akan dapat 4. Boleh juga. Ataupun, okey, Asfar, saya ada cara yang lagi senang. Memandangkan awak boleh nampak untuk buat macam ni kan. Saya ada cara yang lagi senang. Okey. Tapi cuba fokus betul-betul. Sebab apa? Sebab saya malas. Saya tak suka tengok pecahan. Macam ni lah. Saya kenal pecahan. Saya tak suka tengok pecahan. Awak tak payah buat pecahan pun. Okey. Alright. Saya nak clearkan ni. Dah salin belum? Dah. Okey. Farihin. Dah. Okey. Okey Farihin. Bila awak dah jumpa nilai R, kan nilai R kan 4. Just masukkan je lah dalam formula ni kan bukan maksud saya persamaan. Ini kan persamaan pertama. Persamaan pertama. Awak kan dah kata dapat 4, gantikan dia dalam 4, dapat lagi. Betul tak? Nak cari A tu pakai mana dua persamaan. Betul. Yes, mana boleh. Jadi itulah cara awak dapat A. Okey. Okey, saya nak awak punya perhatian. Tolong bagi attention betul-betul sebab kalau awak faham, awak punya persamaan serentak lagi senang. Senang gila. Kita ambil pada maksudnya A saya salah tadi. A saya salah. A dapat 2 tau, bukan dapat 4. Sebab yang terakhir tadi adalah 16 32 Jadi
A, R kuasa 2 sama dengan 32. Jadi R tadi kita dah dapat 4. 4 kuasa 2 sama dengan 32. 16A dapat 32. A adalah 32 dengan 16. Ya, A adalah 2. Betul. A bukan 4, A adalah 2. Okey. Okey, sekarang tengok sini ya. Okey. Saya akan ambil yang paling besar. Maksud saya kuasa yang paling tinggi lah. R kuasa 4. Right? R kuasa 4. Saya akan asingkan kepada A, R kuasa 2, R kuasa 2. Ini 1. Mana ni datang? Ini adalah daripada kesamaan dulu. Saya dah sambung. Cumanya R kuasa 4 saya jadikan R kuasa 2 dan R kuasa 2. Kenapa saya buat macam tu? Sebab kenapa saya buat itu? Sebab ini adalah AR kuasa 2. AR kuasa 2. Jadi senang lagi kan? Tak ada pecahan. Jadi awak dapat apa? R kuasa 2 sama dengan 512. Ini 32. Awak akan dapat 16. Kan? Ini senang. Macam ni pun kreatif. Yes, kreatif. Sebab awak nak pecahkan dia R2 kan. Tapi awak tak payah masuk ke R sebenarnya. Awak boleh ambil sekali dengan A. Cara ni boleh faham? Boleh tak? Sebab sini lagi senang. Senang gila. Kan? Okey, saya bagi awak contoh. Saya bagi awak contoh. Ada AR3 sama juga dengan 14. Okey? Lepas tu saya ada AR7 sama juga dengan 300. Cari A. Cuba terus sampai ada. Memang nombor takkan cantik. Nombor takkan cantik. Tapi cari A. A apa? Cuba tu. Sekejap. Saya buat sikit. Nanti yang senang tu tekan kalkulator. Tapi tak apa. Boleh lah. Awak biasakan juga. Bagus saya bagi tadi AR3 boleh lah. Yang ni. AR kuasa 3 sama juga dengan 14. AR kuasa 3 sama juga dengan 300. Apa dia bentuk A? Memang nombor takkan cantik dan ia melibatkan skill untuk awak tekan kalkulator juga. Right? Okey, Asfar dapat 1.5. Okey, lain? Ada lagi tak? Ke sama? Kawan awak dapat 1.5. Kurang lah 5305. Okey, lagi. Guna teknik yang saya tunjuk. Yang saya tunjuk ke awak. Awak asingkan dia mengikut atas ini. Tengok, saya asingkan R kuasa 4 kepada R kuasa 2 dan R kuasa 2. Kenapa? Sebab R kuasa 2 dan A adalah 32. Betul dapat 32. Jadi, nak asingkan R kat sini kepada apa dan apa. Okay? Ini pun bermain dengan hukum indeks. Main hukum indeks.
Cuba. Sebab saya just nak kata mudah awak. Mudah kira cepat. Kalau ada banyak soalan, tak awak jawab betul-betul. Okey. Cikgu bagi 9 dulu lagi. Kalau tak dapat kita bincang dan cikgu akan bagi lagi soalan lagi untuk cikgu. Macam. Cuba je. Cikgu bagi lagi 9 dulu, cuba. Kalau tak dapat kita bincang dan cikgu akan bagi lagi. Okey. Tak dapat okey tak apa. Kita tunggu sekejap. Tunggu sekejap kawan-kawan lain. Kalau kawan-kawan lain. 9:12 kita bincang. Tak dapat. Okey tak apa. Okey. Okey. Kalau jadi kita bincang. Alright. Saya asingkan 4 kepada 2 dan 2 sebab apa? Sebab atasnya adalah AR kuasa 2, right? AR kuasa 2 adalah 32. Lepas tu saya asingkan jadi macam ni. Jadi ini adalah 32. Okey. Soalan ni, kita akan asingkan yang ni kepada AR3 R berapa? Berapa baki dia? 4. AR3 AR3 R4. Kenapa 4? Sebab dalam hukum indeks kata dia bukan darab tau. Tok jangan salah faham. R3 darab dengan R4 adalah R3 tambah 4. Dapat R7. Jadi kalaulah awak buat macam R3.5 R2 ini salah sebab R3.5 R2 adalah R3.5 tambah 2 bukan darab. Sebab tu dia R4 sebab ini adalah dalam hukum indeks. R3 darab R4 adalah 3 tambah 4 dapat 7. Macam ni. Okey mungkin juga awak keliru sebab macam ni kan. 4 bukan sebab 2 darab 2. Sebenarnya 2 tambah 2. Kebetulan lah, betul patutlah mungkin contoh yang menunjukkan 2 tambah 2 dapat 4 bukan 2 darab 2. Okey, jadi kita ada R kuasa 4. Okey. AR3 kita adalah ini. Jadi AR3 kita adalah 14. R kuasa 4. Semua macam sama, semua kita ada R kuasa 4 dan juga dengan 300 14. Lepas tu R, ini yang awak kena tekan kalkulator tu. Terus 14. Jadi macam ni kita nak tekan. Okay, macam ni kita nak tekan. Macam ni kita nak tekan. Shift. Okay, lepas tu tekan yang ada gambar power. Sebab kita nak ada kita nak ni sebenarnya. Tapi kita kena tekan dulu nombor depan dia. Jadi nombor depan dia adalah 4. Kan nombor depan dia adalah 4. 4 shift. Okay. Jadi dalamnya adalah 300 per 14 kan. Jadi buka kurungan 300 per 14. Jadi kita tekan 2.15 bukan 1.5. Alright. 2.151. Mungkin awak tersalah tekan kalkulator. 2.151. Cuba lagi. Okay, cuba. Sekejap, saya fikir.
AR. Okey. Cuba buat. Ada apa? Cuba. Oh. Satu persatu. Oh, nampak dua. Cikgu yang sebelah kanan tu tak ada P3. P3 tu apa Oh, maksudnya persamaan ketiga. Yes, tak ada. Sebab apa? Sebab saya terus masukkan daripada persamaan pertama terus kepada persamaan kedua. Memang cara ni advance sikit. Yes, itu soalan yang bagus. Jadi, untuk method saya ni memang tak ada persamaan ketiga. Sebab macam ni kan, satu terus masuk dua. Satu terus masuk dua. Boleh. Oh, cepat. Betul. Yes, itu jawapan dia. Betul. Okey, kita tunggu awak. Saya bagi nombor ni nombor cantik. Yes, jadi jawapan macam cantik. Okay. Okay, Ahmad Danish jawab 2. Siraj pun jawab 2. Asma pun dapat 2. Yes, 2 dapat 2. Okay, tak. 2. Okay. Jangan tunggu semua orang. Pastikan semua dapat. Semua mesti dapat. Sebab ini juga melibatkan konsep index. Macam revision untuk awak juga sebenarnya. Dapat 2, dapat 2. Okay, very good. Yes, Lina. Lagi. Cikgu tak nak ada orang tertinggal. 2. Okay. 2 dan 2. Tak dapat. Okay, tak apa. Sekejap. Okay, alright. Sekejap. Naimi dapat tak? Saya tengah buat. Tak. Ya. Kejap. Kamera saya terpadam. Sekejap. Bukan kamera saya terpadam. Okay, saya ingat kamera saya terpadam. Alamak, ada orang live ke? Sebab saya tak ambil attendance lagi ni. Okay, Ikwan. Cuba tengok. Tengok betul-betul. Tengok. Dia asingkan. Macam R+7 ni, dia asingkan kepada R3 dan R4. Kenapa saya asingkan 3 dan 4? Sebab sebenarnya saya nak yang 3 ni. Saya nak AR3 sebab saya tahu AR3 dapat 14. Jadi, okay, awak dapat 2. Awak dapat, okay, tak apa. Okay, kita bincang. Okay. Ni last tau kita bincang. Pancing kita tak bilang. Okay. Jadi, kita ambil daripada persamaan kedua ni. Kita ambil yang paling besar lah, paling besar 9. Kita akan asingkan dia kepada AR4. Kenapa AR4? Sebab AR4 adalah 160. Jadi baki dia mestilah 5. Baki dia mestilah 5. Sebab 4 tambah 5 dapat 9. Juga dengan 1, 2, 0. Saya just manipulate je sama yang kedua. AR4. Kenapa saya pilih 4? Sebab ni. Jadi sekarang saya tahu yang ini akan dapat ini. Jadi AR4 terus nak. Itulah R+5. Jika dengan 5, 1, 2, 0. Awak 160 di sebelah, awak akan dapat 0, bahagi 160.
which is 72. Okay, dan nampaknya awak semua pun dah mahir tekan kapital. Yes, betul. Jadi muncul 4. Okay. Okay. Tak ada quiz. Alright, tak ada quiz. Tak ada quiz. Kita buat minggu depannya lah. Mungkin sekali dengan geometrik. Tapi tengoklah. Wah, happy. Sama je. Quiz tangguh. Awak tetap kena ambil. Awak tak ambil quiz lah. Tangguh je. Okay, alright. Kena ada quiz kan? Okay. Nak sambung ke nak rehat? Kau nak rehat 5 minit? Kau nak rehat, beritahu. Kita boleh rehat. Kalau tak, kita sambung lagi sikit ke apa ke? Nak rehat? Okay lah, rehat lah. Okay. Boleh kita rehat sekejap Kita rehat 5 minit je dah lah. 7 minit lah, 7 minit. Sebab saya suka, oh dah sekarang dah 91. Okay, 97 sama balik. Alright, 97. Kalau cakap, saya juga.
Alhamdulillah dah nampak. Oh, okey. Oh, bagus. Take it sikit. Kalau cepat sama. Okey, yes. Jom kita sambung sikit. Tengok nampak. Kalau nampak tu memang bagus. Saya. Okay. Alright, sikit. Okay. Alright. Okay. Contoh 25. Dia bagi tiga sebutan pertama iaitu X, 10 dan 4X. Ini adalah sebutan pertama. Cari nilai positif bagi X. Seterusnya tentukan sebutan ke-16. Okey, dia suruh cari X dan dia suruh cari sebutan yang ke-16. Dia cakap cari nilai positif untuk X. Ada reason dia kenapa dia cakap macam tu. Okey. Okey, jadi siapa ada idea macam mana nak cari X? Siapa ada idea? Okey. Okey, saya bagi satu insentif lah untuk awak. Kita habiskan latihan 25 sebab contoh 26 tu dah masuk hasil tambah. Hasil tambah kalau awak ingat aritmetik SN. Dan geometrik pun sama SN juga. Cuma yang formula yang beza. A adalah B. Kalau yang geometrik ada dua. Geometrik ada dua. Satu A R kuasa N tolak satu. R tolak satu. Yang satu lagi A satu tolak R kuasa N. Satu tolak R. Tapi ada masih benda sama SN. A. Beza dia D dengan R. Okay, alright, itu kita sambung next class. Okay, come on. Okay, jadi saya nak awak push sikit je lagi. Apa dia? Ada idea tak? Macam mana kita nak cari X? S3, maksud awak cari sebutan ketiga ke? Apa maksud S3? Persamaan yang ketiga. Persamaan tak. Jangan awak cakap S maksudnya guna hasil tambah, bukan? Ini saya preview. Ini cerita minggu depan. Okey, minggu depan. 4X bagi 10. Kenapa awak cakap 4X bagi 10? Kejap ya, sebab kejap. Saya nak tahu jawapan Nabiha sebab Nabiha kata 4 bagi 10. Okey. 4X bagi 10 saja. Okey, 4X bagi 10 dapat apa? Awak dah dekat, dah sikit. Sikit lagi. Tak, sebenarnya jawapan awak tu dah separuh dia berjalan. Serius, separuh dia berjalan. A adalah X lah. A tu sebutan yang pertama. Okey, tadi Asfah kata T16 sama juga dengan X 10 per X kuasa 15. Tak. Kita sebelum cari T16 tu, kita dah cari X dulu. Cari X dulu, baru kita cari T16. So kawan awak cakap, dia kata 4X bagi 10. Ini dah separuh daripada jawapan. Sebenarnya separuh daripada jalan kerja. Sikit ni. Dah dekat tu sebenarnya. Cuba. Sebab kalau saya terus bagi X 4X per 10. Macam ni. So dapat 4X kuasa 2 per 10. Betul? Bukan. Bukan. Sebab kalau saya bagi tahu macam mana nak buat, memang kelas kita habis cepat. Maksud saya macam kejap je. Dalam 9.40 habis. Jadi saya nak. Tapi memang dah dekat. 4X bagi 10 ni dah dekat untuk kita cari X. Come on, cuba. Apa dia?
Sebab cara awak tu bila awak bagi X dalam 4X per 10, dapat 4X square versus 4X square per 10 daripada sini kita boleh sambung. Tu dia. Yes. Sekejap. Apa tulis? Sekejap. Macam bukan. X adalah 10 per 4. Bukan. Okey. Muhammad Siraj bukan. Bukan X per 10 per 4. Jadi kawan awak tadi tulis X 4X per 10 sama juga dengan 4X. Dapat macam ni? Bukan macam ni. Okay. Dia sebenarnya simple je, sangat simple. Dia berbalik kepada kita punya kefahaman dalam janjang secara am. Atau walaupun saya cerita janjang dulu, saya cakap kalau ini janjang aritmetik. Okay. Kalau ini tambah 2 sampai ke hujung lah tambah 2. Okay, untuk janjang geometrik. Kalau dia dah kali 2, maknanya sampai ke hujung lah dah kali 2. 4X bagi 10 dapat A dan 10 bagi A. Yes. Kau nak dah dapat. Yes. Okey, tak apa. Sekejap. Jadi, kita boleh cakap D di antara 4 dan 2 sama juga dengan D di antara 6 dan 4. Sama juga di antara D di antara 8 dan 6. Begitu juga dengan ni. R di antara 4 dan 2 sama juga dengan R di antara 8 dan 4. Sama juga dengan R di antara 16 dan 8 seterusnya. Jadi R1 adalah 10 per X. R2 adalah 4X per 10. Sebab dia dah cakap ini adalah janjang geometrik, maka kita boleh kata R1 sama juga dengan R2. Jadi kita dapat 10 per X dengan 4X per 10. Je. 4X per 10 sama juga dengan bukan tu. Ini yang ini. Sebab kita okey. Lagi sekali ya. Yang dah dapat okey. Dalam janjang aritmetik kan sekali dia dah tambah 2 sampai hujung bertambah 2. Okey. Dalam janjang geometrik sekali dia dah darat 2 sampai hujung pun dia darat 2. Maksudnya okey, kita fokus dekat janjang geometrik saja. Jadi kalau saya ambil R1 dia punya nisbah satunya 4 bahagi 2 dapat 2. R2 saya ambil antara 8 dan 4 dapat 2. R3 saya ambil antara 16 ke 8 16 dan 8 dapat 2 juga. Maknanya R1, R2, R3, R4 sama. Dia punya nisbah satunya akan sentiasa sama. Okey? Jadi, dekat dalam soalan ni, dia dah cakap ini adalah janjang geometrik. Bila dia dah kata ini adalah janjang geometrik, maksudnya nisbah sepunya yang pertama iaitu di antara 10 dan X dan nisbah sepunya yang kedua iaitu di antara 4X dan 10 mestilah sama. Mesti sama sebab dia dah cakap ini adalah janjang geometrik. Mesti sama. Mesti sama. Sebab dia dah kata ini adalah janjang geometrik. Cumanya sekarang R1 awak adalah 10 per X dan R2 awak adalah X per 10.
Bila awak dah boleh bentukkan satu persamaan, maka awak boleh cari nilai X. Boleh? Okey tak Farin? Boleh Okey. Okey, jadi kita bawa 10 di atas dapat 100. 10 di atas dapat 100. X di atas dapat 4X kuasa B. Lepas tu 4 bawa sebelah akan jadi bahagi. Okey. Dan akhir sekali X akan dapat apa? X dapat 5. Okey. Sebenarnya bukan 5, bukan maksud saya memanglah X tu 5, tapi sebenarnya itu jawapan sebenarnya. Okey, yang ni saya nak cerita pada juga. Sikit. Sebab tu kalau awak tengok dekat dia punya soalan kan, dia cakap nilai positif bagi X. Kenapa dia nak bagi tahu nilai positif bagi X? Sedangkan sah-sah kalau kita punca kuasakan 25, memang sah-sah akan dapat 5. Punca kuasa 25 dapat 5. Tapi kenapa dia mention 25? Okey, sebab macam ni. Kita tulis balik X kuasa 2 sama juga dengan 25. Okey. Jadi saya tulis, bila saya puncakan 25, dia akan ada tambah tolak. Sebab tu jawapan dia akan dapat tambah tolak. Okey, kenapa? Sebab ini berbalik-balik kepada kata 2. Fungsi kuadratik. Okey, persamaan kuadratik, fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik akan sentiasa bagi awak 2 jawapan. Sama ada 2 jawapan yang berbeza, 2 jawapan yang sama, ataupun 2 jawapan yang tidak nyata. Dia akan sentiasa bagi 2 jawapan. Ini adalah persamaan kuadratik. Jadi kalau awak tulis, dia akan dapat X kuasa 2 tolak 25. Sama juga dengan kosong. Cuba awak tekan kalkulator EQM. Dapat apa? Tekan kalkulator. Bila tekan kalkulator, A adalah 1, B kosong lah, tak ada kan? C negatif 25. Cuba tekan kalkulator. Tengok apa dia bagi awak. 5 dan negatif 5. Dia bagi 2 jawapan. Yes. Sebab persamaan kuadratik, yes, plus minus 5. Persamaan kuadratik akan sentiasa beri kita 2 jawapan. Ini adalah persamaan kuadratik. Ini up sikit lah sebab dulu awak belajar, awak punca kuasakan akan sentiasa dapat positif. Sekarang awak dah ambil matematik tambahan dan sekarang awak tahu kalau awak punca kuasakan daripada mengubah yang mempunyai kuasa 2, awak akan dapat jawapan. Tambah tolak. Plus minus. Okay, tak apa, ini just extra info je untuk awak sebab last awak akan cakap juga maka X adalah 5 je. Saja je dia nak ni sikit. Dia just nak cerita je lah, nak cakap kenapa dia bagi tahu apa nilai positif bagi X. Sebab bila kita punca kuasakan ini kita akan dapat plus minus. Tapi kita ignore negatif tu sebab dia nak nilai X yang positif sahaja. Jadi kita dapat X sahaja 25. Ini just nak refresh baliklah kepada waktu awak belajar tingkatan 2. Bab 2. Ingat fungsi kuadratik akan sentiasa bagi 2 jawapan. Okey, yang awak ada belajar tu mesti awak ingat je lah. Tadi awak belajar B square minus 4AC. Dia akan dapat 2 jawapan nyata, 2 jawapan yang sama. Bukan satu jawapan lah, memang jawapan dia sama tapi dia sebenarnya 2. Kan? 2 jawapan yang imaginary, apa? Tak nyata. Okey, dah lepas tu cek T16. T16 macam biasa lah.
Jadi awak boleh tulis balik awak punya sebutan. Jadi sebutan kita adalah 5, 10 dan 20. Cari T16. A kita adalah 5. Okey, A kita adalah 5. R kita adalah 10 bagi 5, 2. Dan 16 tolak 1. Dapatlah kita 2 kuasa 15 darab 5. Memang jawapan dia panjang. Yes. Panjang. 26, 8, 4, 0. Okey, itu saja. Itu je yang awak kena, yang sebenarnya yang penting ni je untuk permulaan awak jawab. Yang lain tu kacang biasa. Macam mana dapat 20? Sebab awak dah kata X dapat 5 kan? 5, 10, 4 kali 5. Betul tak? Kan? 4 kali 5 kan? Betul. Tapi awak sebenarnya kalau ikutkan, awak tak perlukan maklumat ni. Itu pun dah cukup. Kan? Betul tak? Awak tak perlukan pun. Tapi for the sake of learning, for the sake of your understanding, kita tulis juga. Sebab apa? Sebab tak darab. Okey, kalau dah faham, buat latihan 25. Last soalan untuk malam ni. Yang pada kita tak, saya tak dah. Tengok dulu, fahamkan. Kalau dah tak ada apa-apa soalan, nak SS. Okey, alright. Tak ada nampak. Saya just nak faham. Kalau faham, saya happy itu je. Oh iyalah, aduh, saya tak. Sebab saya pun sebenarnya, saya kena ambil gambar. Post dekat dalam group. Sebab saya sentiasa tengok. Oi, laju lah. Okey, kejap kita tunggu kawan awak. Okey, awak kata P dapat. Okey, P dapat nombor tersebut. P14 awak dapat berapa? Kira. Sebab P awak tu betul lah. Betul. Okey. Yes, nombor dia memang kan. Nombor dia memang 14. P 12, 9P dan 12P. Banyak. Tak perlu juga banyak. Maksudnya bisa saja. 12, 9P, 12. Okey. Okey, rata-rata dah okey. Dah start okey. Okey, betul. Jawapan yang Asfa bagi, Nabiha bagi, Syifa bagi betul. P sama juga dengan 4. Yes. Alright, teruskan. Kalau dah dapat P sama juga dengan 4, cari P14. Betul tak tu? P sama juga dengan 4. Yes. Dia akan ignore yang negatif tu. Negatif 4 kita ignore. P sama dengan 4. Betul, Siraj. Teruskan dengan T14. Yes. Okey. Okey, T14. Okey, Asfa kata 63779292. Syifa pun kata 63779292. Yes, memang panjang. Jawapan panjang sikit. Alright. Okay, rata-rata dah dapat sama juga. Okey, rata-rata dapat. Jadi kita carilah kelas. Okay, jadi R1 sama dengan R2. R1 kita adalah antara 12 dan P, dan R2 kita antara 9P dan 12. Terus ini dapat 144. 9+2. Okey, jadi bagi dapat 36, 16. Yang dapat +2. So akan dapat tambah tolak 4P. Tapi dari ignore dia, kita just ambil 4. Sebenarnya kalau awak tak nak
Tapi tak apalah ni untuk awak punya exercise lah. Ya, okay, betul. Right, maka kita boleh tulis balik kita punya nombor 4, 12, 9 dan 4, 26, 12 dan 4, 48. Okay. Jadi T14, A kita adalah 4, R kita adalah 12 bagi 4 iaitu 3 dan M kita 14 bagi 1. Jadi jawapan kuartal kita cakap 6, 3, 7, 7, 2, 9, 2. Okay, alright. Itu saja. Kalau tak ada apa-apa soalan, boleh surat. Itu untuk malam ini. Minggu depan kita akan masuk hasil tambah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa. Okay, sama-sama. Alright. Okay, sama. Alright, no problem. Sama-sama. Jumpa. Sama-sama. Tak apa. Sama-sama. Tak apa, boleh stay dulu kalau nak saja. Alright, sama. Boleh stay dulu. Cikgu bab 4 bila kita mula kelas okey, kelas untuk bab 4 tu akan mula Rabu malam ini sebab saya dah keluarkan poster semula, right? Tapi minggu yang seterusnya yang Rabu minggu akan datang saya akan buat hari Khamis sebab semalam kan dah tanya awak rata-rata free hari Khamis kan. Tapi untuk yang bab 4 yang akan datang ni hari Rabu malam. Awak free time tu? Ada? Free, okey, kalau free boleh join. Nanti saya akan letakkan. Awak dah ada dalam grup kan? Okey, sama. Right. Link nanti saya bagi dekat dalam grup Telegram. Awak dah ada dalam grup Telegram? Ada tak? Ada kan? Nanti saya bagi. Sama juga macam yang saya bagi tadi. Saya akan bagi sekali. Saya rasa saya tak perlu bagi bahan kot sebab awak dah ada bahan dia. Kan bab pada anda, tapi saya bagi dekat lain. Right? Okey.